Assalamualaikum dan hai semua. Kami dari Unita akan berkongsi pengalaman kami dalam mendepani cabaran kehidupan yang penuh dengan norma baru. Kita kan tengah COVID. Perubahan yang paling ketara yang kami nampak apabila kerajaan telah mengeluarkan larangan kepada semua rakyat Malaysia bahawa mereka tidak dibenarkan pulang ke negeri masing-masing dan harus berada di mana mereka berada sekarang. Pelajar terkandas di hostel maupun rumah sewa masing-masing. Apa yang berlaku ialah pelajar-pelajar ini berasa diri mereka terperangkap. Kenapa mereka berasa diri mereka terperangkap? Ini disebabkan curfew yang sangat strict yang diberikan oleh kerajaan. Kalau mereka keluar pun untuk menghiburkan diri mereka sendiri atau untuk menghilangkan perasaan stres, rasa terperangkap tersebut, tidak ada tempat-tempat hiburan yang beroperasi. Yang hanya beroperasi pada masa itu adalah supermarket ataupun kedai runcit saja ataupun kedai makan. Jadi disebabkan perkara inilah mereka juga berasa terperangkap. Bukan setakat tidak boleh keluar untuk menghilangkan rasa stres tersebut tetapi juga tidak dapat keluar untuk berjumpa dengan rakan-rakan mereka ataupun ibu bapa masing-masing yang merupakan sumber kekuatan mereka untuk mengatasi cabaran ini dari segi kesihatan mental mereka. Selain itu juga, kami mendapati bahawa ramai pelajar yang tidak mempunyai wang yang cukup untuk membeli barang makanan-makanan yang diperlukan, bahkan oleh ramai ibu bapa yang kehilangan mata pencarian disebabkan oleh pandemik ini. Jadi mereka tidak dapat menghantar duit atau wang saku kepada anak-anak mereka, menyebabkan pelajar-pelajar harus ikat perut. Syukur Alhamdulillah ada badan kebajikan yang sanggup menolong dan membantu pelajar-pelajar ini. Kami berasa gembira kerana para pelajar dibenarkan pulang. Namun begitu, oleh kerana wabak ini, kita tidak dibenarkan keluar rumah sesuka hati. Persoalannya, bagaimana kita dapat meluangkan masa dalam tempoh MCO? Berikut adalah beberapa aktiviti yang telah kami lakukan untuk menggunakan masa dengan efisien. Sebilangan daripada kami telah mula memasak, bahkan mula berkebun. Terdapat juga pelajar yang telah menggunakan masa lapang untuk memain permainan video dengan rakan dan menonton K-dramas. Seterusnya, bagi mereka yang mempunyai haiwan peliharaan, mereka meluangkan masa dengan bermain bersama. Sekiranya anda tidak tahu apa yang hendak dilakukan semasa MCO, kami ada beberapa cadangan yang bernas untuk anda. Bagaimana dengan mencuburi bidang fotografi? Anda tidak perlu mempunyai kamera yang mahal, malah boleh mempelajari berkenaan dengan sudut dan pencahayaan hanya menggunakan telefon pintar untuk mengambil gambar. Selain itu, anda juga dapat mempelajari cara membuat sulaman. Cara ini adalah merupakan kaedah yang baik untuk meluangkan masa lapang. Terdapat ramai individu yang telah mengkongsi hasil karya mereka di atas talian dan ianya sangat mudah. Perkara yang perlu anda lakukan hanyalah dengan mengikut arahan yang telah diberikan. Barang-barang untuk membuat sulaman adalah sangat murah dan boleh didapati melalui Shopee. Ia pun terlalu ketat dan terlalu tegas, kita tak boleh pergi keluar dan juga kita tak boleh pergi ke universiti as usual dan dapatkan pembelajaran ataupun interaksi dengan ramai orang. Pada masa ini, kita pasti risau atau rindu tentang kawan kita yang berada di berjauhan. Walau bagaimanapun kita tak boleh interact dengan face to face, kita masih boleh interact ataupun keep in touch with them dengan menggunakan teknologi dan pelbagai cara. Kata yang ketiga ialah Don't Rush Challenge. Yang ni kita panggil Don't Rush Challenge. Don't Rush Challenge tu kita kena buat video dalam TikTok, lepas tu post dalam newsfeed kita. So kawan-kawan ataupun orang yang kenal akan komen dan like video kita. Lepas tu langkah yang keempat ialah kita boleh panggil kawan-kawan kita untuk bermain video game. Ini ialah cara-cara yang baik untuk mengeratkan hubungan dengan rakan-rakan yang berada di berjauhan.
Hai, nama saya Ruben Gabriel. So, pengalaman pembelajaran dalam talian saya, right? Kelas secara maya merupakan kemudahan terbaik bagi saya masa MCO ini. Pembelajaran secara dalam talian ini membenarkan saya mengikuti kelas tambahan yang tidak selera dengan jadual sendiri. Saya bukan golongan pelajar tradisional. Maka saya mempunyai keperluan bukan tradisional. Hal ini kerana melalui kelas yang menggunakan rakan internet membolehkan saya tinggal di rumah bersama keluarga. Contohnya, apabila mengikuti kelas secara dalam talian, kita boleh mendapat banyak kelebihan sebagai pelajar bukan tradisional seperti saya ni. Itu mampu menjimatkan wang, menjimatkan masa, dan kelebihan utama yang saya peroleh ialah dapat belajar dengan mudah. Seterusnya, kelas yang menggunakan rakan internet adalah jawapan bagi para pelajar yang mempunyai keperluan bukan tradisional. Dan masyarakat hari ini khusus secara maya juga dapat digunakan di kolej yang menyediakan akses mudah ke bahan khusus, perbincangan di dalam kelas dan maklum balas kepada tenaga pelajar. Bahan dan aktiviti khusus boleh diakses dari pelbagai jenis komputer serta telefon pintar di mana saja. Ada dari universiti, dari rumah pun. Saya telah mengikuti 5 subjek secara maya sejak saya berada di kolej, mendapatkan manfaat daripada kelas tersebut. Beberapa faktor mengapa saya tertarik dengan kursus pendidikan dalam talian mengikuti suasana ini. Kemungkinan besar pembelajaran secara talian banyak kekurangan seperti masalah internet, kesukaran untuk berhubung. Namun begitu ianya halnya masalah kecil yang harus kita tangani dengan baik. Oleh itu, jelasnya bahawa pelajaran secara maya sangat senang dan mudah bagi kita untuk belajar serta melakukan tugas yang diberikan, dan hal ini yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk saya. Okey, itu daripada saya. Terima kasih. Rakan saya telah mengemukakan pengalaman positif mengenai pembelajaran secara maya. Saya akan mengupas beberapa sudut negatif mengenainya. Antara kesan tragis yang jelas berlaku ialah sesetengah pelajar tidak mampu mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan kerana di kawasan kediaman mereka tiada rangkaian internet. Hal ini akan menyebabkan mereka ketinggalan pelajaran jauh di belakang berbanding pelajar yang lain. Seterusnya, rangkaian internet yang teruk juga akan memberi kesan kepada pensyarah yang tinggal di kawasan liputan rendah. Sebagai contoh, para pelajar tidak dapat mendengar suara pensyarah dengan jelas. Pembelajaran yang dilaksanakan pada masa tersebut tidak akan berjalan dengan lancar sekiranya gangguan tersebut terus berterusan. Selain itu, pelajar tidak mampu mendapat pengalaman penuh dalam pengajian di peringkat tinggi untuk beberapa subjek. Terdapat beberapa subjek yang memerlukan pengalaman yang banyak untuk melahirkan seseorang pelajar yang berkualiti, seperti subjek pengurusan acara. Subjek pengurusan acara menghendaki pelajar untuk bersikap aktif dan menarik dari segi komunikasi dengan semua orang yang mengikuti acara yang telah dijalankan. Terdapat beberapa cabaran yang kami hadapi sebagai pelajar. Antara cabaran yang paling menonjol adalah kebosanan yang semakin meningkat. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, kami mempunyai terlalu banyak masa terluang tetapi sama sekali tidak mempunyai sebarang aktiviti untuk dilakukan. Kami tidak boleh keluar rumah untuk mengisi masa lapang seperti rutin sebelum ini kerana semua kedai ditutup dan kerajaan hanya membenarkan kedai-kedai penting sahaja untuk dibuka semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini. Setelah semester bermula, sebilangan pelajar mengaku bahawa semakin sukar untuk mereka fokus di dalam kelas. Faktor utama adalah disebabkan oleh ibu bapa berfikiran bahawa anak-anak mereka hanya bermain di telefon pintar atau komputer riba, namun hakikatnya mereka menghadiri kelas dalam talian. Maka ibu bapa akan memanggil mereka untuk membantu menyelesaikan kerja-kerja di rumah. Di samping itu, ramai pelajar yang mempunyai kesihatan mental mendapati bahawa ia semakin teruk dan merana ketika Perintah Kawalan Pergerakan diteruskan. Sebilangan pelajar ini bergantung pada rakan mereka untuk mengatasi masalah kesihatan mental mereka. Namun begitu, oleh sebab Perintah Kawalan Pergerakan diteruskan, mereka tidak dibenarkan untuk berjumpa dengan rakan-rakan dan hal ini telah meningkatkan masalah kesihatan mental mereka. Cabaran merupakan sesuatu yang harus kita hadapi dan mencari jalan terbaik untuk mengatasinya. Cadangan kami, jika anda berasa bosan, bagaimana dengan menonton film
secara dalam talian. Sekiranya anda tidak tertarik untuk melakukannya, mungkin anda boleh mencuba permainan papat. Anda juga boleh mencuba bermain permainan video bersama rakan-rakan. Rancang waktu atau tarikh tertentu di mana anda semua boleh bermain bersama secara serentak. Hal ini akan memberikan kenangan untuk diingati pada masa hadapan. Sekiranya anda mendapati bahawa ibu bapa anda telah mengganggu semasa menghadiri kelas, cubalah untuk berkomunikasi dengan mereka dan tunjukkan kepada mereka bahawa mereka tidak boleh mengganggu anda sesuka hati pada bila-bila masa yang mereka inginkan untuk memberikan tugasan mengemas rumah. Antara langkah penyelesaian terbaik adalah dengan memberi mereka jadual kelas anda supaya mereka tahu waktu-waktu tertentu agar tidak akan mengganggu anda ketika itu. Lagi sekali, semasa anda berjuang menghadapi masalah kesihatan mental, anda boleh mencari sesuatu yang anda gemar lakukan. Sebilangan orang suka mendengar muzik kerana ada yang menganggap muzik sebagai terapi. Sekiranya anda mempunyai haiwan kesayangan, cubalah bermain dengannya agar anda dapat mengalihkan fikiran anda buat sementara waktu. Pagi boleh kemas katil. Apabila dah bangun pagi, bolehlah kita bangun untuk bersedia untuk kelas dan bersedia untuk meneliti nota sebelum kelas bermula sepanjang COVID-19 ini. Antara aktiviti keluarga sepanjang PKP adalah menonton filem bersama keluarga. Checkmate! Ya, menang! Tak, sumpah. Okay, sabar. Laglah pagi-pagi. Maya. Selain daripada itu juga, kita juga boleh membuat refleksi diri, luahkan perasaan dalam sebuah diary. Antara hobi yang dapat kita buat semasa duduk di rumah ialah buat isi untuk YouTube. Harapan kami untuk masa hadapan pertama sekali adalah agar semua orang dapat mengekalkan penjagaan kebersihan diri masing-masing. Ini adalah kerana melalui pandemik ini kita dapat melihat bahawa dengan penjagaan kebersihan yang konsisten dapat mengelakkan diri kita daripada jatuh sakit, daripada terjebak dengan penyakit COVID-19 ini. Oleh itu, kita haruslah kerap membasuh tangan kita menggunakan sabun ataupun menggunakan gel pembasmi kuman selepas kita pergi ke tandas ataupun selepas kita pergi ke tempat-tempat yang awam. Ini adalah kerana tempat-tempat seperti berikut amat dikenali penuh dengan bakteria-bakteria yang tidak diingini. Selain daripada itu, sepanjang tempoh PKP ini berlangsung, kita dapat melihat bahawa bangunan, pantai dan juga jalan raya kita ini amat bersih kerana tiada manusia yang membuang sampah sarap mereka merata tempat. Oleh itu, selepas tamatnya PKP ini, kami berharap bahawa semua orang dapat bertanggungjawab atas sampah sarap mereka sendiri. Tak susah pun ambil sampah tu, buang dalam tong sampah. Selain itu, saya dan juga rakan-rakan saya sebagai pelajar, kami berharap bahawa pihak universiti dapat menyenaraikan pembelajaran atas talian itu sebagai pilihan. Itu sahaja harapan daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Fitri dan saya ada beberapa pesanan untuk pelajar kita. Janganlah berputus asa semasa pandemik ini
kerana MCO tidak lama lagi akan ditamatkan. Dan kamu semua akan dapat berjumpa dengan keluarga anda sekali lagi. Pastikan agar sentiasa memeriksa keadaan rakan anda yang tinggal bersendirian dan tidak dapat pulang ke rumah. Hal ini kerana terdapat beberapa rakan yang mengaku bahawa kesihatan mental mereka merosot, dan kami menyarankan agar mereka terus menghubungi talian bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Sekiranya anda enggan menghubungi mereka, sekurang-kurangnya hubungilah rakan yang anda percaya dan memahami keadaan anda ketika ini. Jangan berasa malu untuk meminta pertolongan. Kami juga mencadangkan agar anda tidak menggunakan media sosial sekerapnya, kerana di wabak pandemik ini, pihak media sering menonjolkan sudut yang negatif daripada positif. Hal ini kerana kami memberi jaminan bahawa fasa MCO ini akan lulus dan jayanya, dan anda dapat berjumpa dengan rakan-rakan dan keluarga anda sekali. Sekian, terima kasih. Selain daripada memeriksa keadaan rakan anda, janganlah lupakan saudara mara yang terdekat seperti sepupu atau ibu saudara, bapa saudara, nenek atau atuk yang tinggal bersendirian tanpa ditemani oleh siapapun. Selain daripada itu, apabila anda kurang melakukan pergerakan sepanjang tempoh MCO ni, maka ianya akan membuatkan anda berasa seperti diri terperangkap di dalam rumah. Oleh sebab itu, kami ingin mencadangkan agar seluruh rakyat untuk melakukan pergerakan dan senaman ringan jika mempunyai tenaga yang ekstra di rumah. Apabila mengeluarkan peluh, otak anda dapat berfungsi dengan lebih baik dan anda boleh berfikir dengan fikiran yang lebih fokus, supaya kita, mahasiswa-mahasiswa di luar sana dan seperti saya juga, boleh lebih fokus untuk melakukan online class. Akhir sekali, saya berharap agar kita semua sentiasa selamat semasa anda keluar dari rumah. Pastikan anda mencuci tangan, menggunakan pembersih tangan ataupun hand sanitizer. Jika tidak, ada sabun dan air. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua rakan-rakan saya yang sudi memberi maklumat dan juga berkongsi pengalaman mereka sebagai seorang mahasiswa sepanjang tempoh PKP. Akhir sekali, walaupun kita telah berada di fasa PKPP, namun harus diingatkan bahawa kita haruslah mengikuti segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Akhir sekali daripada saya, stay safe dan sentiasa jaga jarak. So, stay home, stay safe. Bye-bye. Stay safe dan sentiasa jaga jarak. Stay safe dan sentiasa jaga jarak. Okay guys, stay home, stay safe dan jaga jarak. Stay safe dan sentiasa jaga jarak. Stay safe dan sentiasa jaga jarak. Stay safe dan sentiasa jaga jarak. Okay, stay safe dan sentiasa jaga jarak. Saya stay safe guys. Stay home. Always wear your mask. Always wash your hands. Stay safe.